Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk ke bab yang kelima, iaitu sistem keuangan. So, dalam sistem keuangan bagi kepada tiga subtopik utama lah. Yang pertama adalah sistem keuangan. Kita akan melihat kepada sistem keuangan yang ada khususnya di Malaysia. Kemudian yang kedua, kita akan melihat kepada kos pembiayaan dan juga sumber-sumber keuangan. Dan subtopik yang ketiga, kita akan lihat tentang pengurusan kredit. Baik, untuk kuliah yang pertama bagi topik ini, nanti hari ini kita akan hanya cover tentang pasaran keuangan dan juga institusi keuangan. So, mungkin hari ini kita akan sampai institusi keuangan perbankan sajalah. Okey. Baik, sebelum kita lihat ke topik-topik yang seterusnya, kita kena lihat dulu istilah-istilah penting lah dalam sistem keuangan. So, ini nanti kita akan kerap jumpa istilah-istilah inilah. Yang pertama adalah berkaitan dengan pasaran keuangan, tempat di mana penjual dan pembeli berjumpa sama ada secara fizikal atau maya untuk urus niaga jual beli instrumen keuangan. So, pasaran keuangan ni adalah tempat dekat mana penjual dan pembeli akan berhubung. Contohnya kalau kita nak beli saham contohnya. So, salah satu pasaran keuangan adalah bursa saham. So, saham tu sini nak beli di mana? So, di manakah penjual, syarikat yang menerbitkan saham nak beli ataupun nak jual kepada pembeli, individu-individu ataupun syarikat-syarikat yang nak beli saham. So, itu nanti kita akan lihat di manakah pasaran keuangannya. Okey. Kemudian yang kedua adalah institusi keuangan. Institusi yang mengutip dana dari individu atau organisasi untuk meletakkannya dalam bentuk aset keuangan. Okey, so institusi ni adalah badan. Badan-badan yang mengutip dana dari individu. So yang ambil duit daripada orang ataupun orang tu simpan duit di institusi tertentu, dan institusi itu nanti akan gunakan semula dana itu untuk diberi pinjaman kepada pihak-pihak lain. Contohnya pihak bank lah. Institusi keuangan salah satunya adalah pihak bank. So kita ni sebagai individu akan simpan duit di bank, dan bank akan gunakan duit itu untuk ditawarkan kepada orang-orang yang memerlukan. Contoh orang nak beli kereta ke, nak beli rumah ke. So sebenarnya duit itu diambil daripada duit penyimpan-penyimpan. So itu yang dikatakan institusi yang mengutip dana dari individu untuk meletakkannya dalam bentuk aset keuangan. So bila dibagi pinjam kepada orang, dia dah jadi bentuk aset keuangan lah. Right? Kemudian yang ketiga adalah instrumen keuangan. Dokumen yang mempunyai nilai wang atau mempunyai kontrak undang-undang antara dua pihak atau lebih. So, instrumen keuangan ini adalah bentuk bagaimanakah dana-dana itu dipindahkan. Tadi kalau kita kata mengutip dana dari individu dan dibagi kepada orang lain, so bagaimanakah bentuk dana itu disalurkan. Apakah instrumen yang digunakan? Kita lihat tentang perkhidmatan kewangan. Perkhidmatan yang diberikan oleh industri kewangan seperti bank, insurans, broker dan juga GSC. So, apakah perkhidmatan yang ditawarkan oleh bank contohnya? Yang kita tahu biasanya bank ini bagi pinjam wang kepada individu ataupun syarikat. So, apa sebenarnya perkhidmatan-perkhidmatan lain yang diberikan oleh pihak bank? Itu nanti kita akan lihat. Insurans misalnya. Insurans ni biasanya kita ambil untuk protect diri kita daripada kemalangan ataupun risiko. Jadi bagaimana ia berkaitan pula dengan sistem keuangan. Okey, itu nanti kita akan lihatlah seterusnya. Yang kelima adalah berkaitan dengan pengamal keuangan, terdiri daripada pembekal modal, investor, penerima modal, insurans dan juga perantara. So ini adalah individu-individu ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam sistem keuangan. Dia ada tiga lah. Pembekal modal, penerima dan juga perantara. Perantara ni biasa pihak-pihak bank lah. Pihak bank, insurans, broker dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali istilah yang kita kena faham adalah urus niaga keuangan. Melibatkan urus niaga jual beli instrumen keuangan pada terma dan kondisi yang dipersetujui bersama. Okay. So bagaimanakah instrumen urus niaga itu berlaku, ataupun bagaimanakah perjanjian yang dimeterai bila satu-satu urus niaga itu berlaku. Contohnya bila kita pinjam duit daripada bank. So bagaimana urus niaga itu berlaku, apa terma-terma dia, apa kondisinya yang perlu kita persetujui sebelum pihak bank boleh memberi pinjaman kepada kita. So ini biasa dia akan tengok kalau yang dari segi pinjaman peribadi tadi akan lihat dari sudut kemampuan kita, akan melihat dari segi macam mana kita nak bayar semula, berapa tempoh lama
pinjaman tersebut. So itu semua akan dilihat dari segi urus niaga kewangan. So yang pertama sekali kita akan lihat tentang pengenalan sistem kewangan. So apa sebenarnya sistem kewangan? Dari segi takrifan, sistem kewangan merupakan satu sistem yang membolehkan berlakunya pembinaan dana iaitu wang di antara pemberi pinjaman dan pelabur dan juga peminjam. So itulah sistem kewangan. Bagaimanakah pemindahan dana berlaku? Macam saya dah sebut daripada awal tadi, saya akan sebutkan bahawa kita ni sebagai orang yang ada duit. Contohnya kita tak simpan duit dekat rumah. Kita akan simpan duit di bank. So kita telah pun memindahkan wang itu ataupun dana lebihan kita tadi kepada pihak bank. Okey. So bila dah sampai ke pihak bank, so bank akan beri pula kepada peminjam, orang yang memerlukan, orang yang tak cukup dana. So itu yang dikatakan sebagai sistem yang membolehkan berlakunya pemindahan dana daripada orang yang tak ada duit ataupun tak ada dana kepada orang yang daripada orang yang mempunyai lebihan dana kepada orang yang tidak mempunyai dana yang mencukupi. So itu yang dikatakan sistem kewangan. Ia melibatkan hubungan yang kompleks antara pasaran kewangan, institusi kewangan, instrumen kewangan, perkhidmatan kewangan, pengamal kewangan dan juga peraturan urus niaga. So maksudnya kat sini sistem kewangan ni akan melibatkan hubungan-hubungan yang kompleks antara satu pihak yang ada dalam sistem kewangan tu. Kita ada pasaran sahamnya, kita ada pasaran kewangan, kita ada institusi kewangan, instrumen kewangan dan sebagainya. Itu bagaimana pihak-pihak ini berkaitan antara satu sama lain. So di Malaysia, struktur sistem kewangan terbahagi kepada 3 lah. So kalau dalam konteks Malaysia ada 3 yang struktur yang terlibat dalam sistem kewangan, iaitu pasaran kewangan, institusi perbankan dan juga badan kawal selia. So inilah tadi saya kata dalam pasaran kewangan dia terdiri kepada 4 pasaran utama lah. Pasaran wang, pasaran modal, pasaran pertukaran mata wang asing dan juga pasaran derivatif. Kemudian kita ada institusi kewangan. So kita ada institusi kewangan perbankan, institusi kewangan bukan perbankan, dan juga kita ada badan kawal selia yang mengawal sistem kewangan secara keseluruhannya. Kita ada Bank Negara Malaysia, Bursa Malaysia dan juga Suruhanjaya Security. Okey, seterusnya kita lihat kepada fungsi pasaran kewangan. Pasaran kewangan adalah pasaran di mana dana dipindahkan daripada golongan yang mempunyai lebihan ataupun surplus kepada golongan yang mempunyai kekurangan dana ataupun defisit. So itulah pasaran kewangan. So siapa yang ada duit lebih, kita beri kepada orang yang mengalami kekurangan dana. Beri ni maksudnya bagi pinjam lah, dipinjamkan. Dana tersebut dikenali sebagai aset kewangan bagi pemberi pinjam dan juga liability kepada peminjam. Okey. So orang yang lebihan dana tadi, yang ada surplus ni, dia disebut dana dia itu adalah aset kewangan sebab dia bagi pinjam dekat orang. Okey. Tetapi orang yang pinjam, dia adalah liability pada dia, tanggungan pada dia untuk dia bayar balik. Okey. So di Malaysia, pasaran kewangan terdiri pada pasaran modal, pasaran wang, pertukaran mata wang asing dan juga pasaran derivatif. So ini adalah kedudukan pasaran kewangan lah secara keseluruhan. So kalau kita lihat pasaran kewangan ni dia sebenarnya adalah di bawah Kementerian Kewangan. So bawah Kementerian Kewangan dia ada pecah kepada Bank Negara, Suruhanjaya Security dan juga LOFSA. So sebenarnya kalau kita lihat di sini kedudukan pasaran di bawah fungsi Kementerian Kewangan. So sebenarnya masih banyak lagi lah fungsi-fungsi Bank Negara Malaysia yang tidak ditunjukkan dalam carta ni. Ini adalah carta secara ringkas sajalah. So untuk detail mungkin pelajar-pelajar boleh rujuk di laman web Bank Negara Malaysia lah untuk lebih detail ataupun lebih terperinci. Okay, so fungsi pasaran kewangan. So apa pentingnya pasaran kewangan ni? Yang pertama sekali fungsinya adalah untuk kecairan. Menyediakan mekanisme untuk jual beli instrumen kewangan dengan lebih cepat dan murah. So maksudnya nak mencepatkan penyaluran instrumen kewangan itu sendiri. So siapa yang ada lebihan, dia cepat boleh sampaikan kepada orang yang memerlukan. Instrumen kewangan mempunyai tahap cairan yang tinggi dan boleh diurus niagakan dengan cepat. So dia sebab duit ni dah memang sedia ada. Sebab kita dah ada lebihan. Duit tu dah ada lebihan dan dia mudah untuk dipindahkan kepada individu-individu yang memerlukan.
Okey, yang ketiga, tahap pencairan yang tinggi juga membolehkan sekuriti tersebut dijual dengan lebih murah. Okey, dalam lot-lot iaitu 100 share ataupun per lot ataupun 1000 share per lot. So maksudnya ini adalah bila kecairan tu tinggi, dia lebih mudah dan murah untuk disalurkan. Contoh kecairan adalah kecairan yang tinggi, iaitu unit saham dapat bertukar tangan dengan pantas dalam jumlah lot-lot tertentu melalui urus niaga di Bursa Malaysia. So bila kita ada pasaran keuangan, so siapa yang ada duit lebih, dia pergi kat bursa tengok mana saham yang dia nak beli. So bila dia ada saham yang dia nak beli, dia dah berkenal saham tu, so dia boleh offer kepada ataupun melalui Bursa Malaysia ni dia boleh beli saham tu. So lebih mudah lah. Nah, kalau lah tak ada bursa ni, tak ada pasaran keuangan, so siapa nak beli saham dia kena pergi pula ke syarikat-syarikat. So tanya pula syarikat-syarikat nak jual saham ke tidak, ada saham kosong ke tidak. So kalau bila ada pasaran keuangan ni, so siapa yang ada kecairan, siapa yang ada dana lebih, dia boleh pergi ke bursa. Lihat apa saham yang dia nak beli. Sama juga kalau kita nak bila kita tak ada duit, contohnya kan, kita tak ada duit, so kita pergi pada pihak bank. So bank oleh kerana dia ada kecairan yang tinggi sebab orang simpan duit dekat dia. So dia ada duit banyak. Okey, duit orang, dia jadi duit dia, so siapa yang perlukan dia boleh pinjamkan. Sebab dia dah duit tu dah terkumpul di bank. So itu yang dimaksudkan dengan kecairan yang tinggi. So bila ada pasaran keuangan ni, kadar kecairan yang ada dalam pasaran itu lebih tinggi. So mudah untuk kita dapatkan dana-dana tambahan. Yang kedua adalah mengintegrasikan maklumat pasaran. Okey, pasaran keuangan ini menyediakan maklumat berkaitan dengan pasaran seperti jangkaan pulangan, risiko, kadar faedah dan juga peserta pasaran. So, pasaran keuangan akan menyediakan maklumat berkaitan dengan pasaran. Contohnya tadi kalau macam Bursa Malaysia kan, so dia dah tahu, dia dah buatlah unjuran dia. Adakah saham akan meningkat, saham akan jatuh, apakah risiko-risiko yang akan dialami. So ini semua akan sangat berguna kepada individu-individu yang terlibat secara langsung lah dengan pasaran keuangan. Membenarkan penjual dan pembeli berinteraksi untuk menentukan harga instrumen keuangan. So, bila kita dah ada maklumat, kita boleh berhubung antara penjual dan pembeli untuk menentukan apakah harga yang paling sesuai untuk instrumen keuangan tersebut. Okay. Memudahkan individu membuat keputusan membeli dan menjual instrumen keuangan. So, bila adanya maklumat dalam pasaran keuangan, so memudahkan kita untuk buat keputusan. So contoh kalau kita beli saham di bursa, so biasa bursa dia akan tunjukkan trend dia, uptrend ke downtrend dan sebagainya. So itu akan menjadi sebagai indikator kepada orang yang nak beli saham tu ataupun orang yang nak beli instrumen keuangan tu, dia nak beli ataupun tidak. Okay. Contoh kat sini dia bagi pelabur boleh mendapatkan maklumat berkaitan dengan harga pembukaan, harga penutup, volume jualan, nisbah harga pendapatan yang dibekalkan oleh Bursa Malaysia. Ini saya kata tadi, sebagai bakal-bakal pelabur, bila dia pergi Bursa Malaysia, dia akan lihat apa harga untuk satu saham, apa harga pembukaan dia, berapa harga penutupan dia, so berapa volume dia pada hari itu. So ini semua adalah indikator-indikator yang akan digunakan oleh pelabur dalam menentukan dia nak dapatkan saham itu atau tidak. Dia nak buat pelaburan saham atau tidak. So itu yang dikatakan sebagai mengintegrasikan maklumat pasaran dalam fungsi pasaran keuangan yang kedua ni. Seterusnya yang ketiga adalah pertukaran risiko. So dalam pasaran keuangan dia akan membolehkan risiko itu ditukarkan ataupun dipindah milikkan. Risiko keuangan berkaitan analisis konsep statistikal iaitu mean, variance, sisihan piawai, covariance dan juga korelasi yang menerangkan serakan pulangan di sekitar jangkaan pulangan. So maksudnya kita dah kaji dah dari segi risiko keuangannya apa berdasarkan kepada statistik ni. Jadi risiko yang mungkin berlaku itu sebenarnya kita pindahkan kepada pihak lain. Okay, melalui urus niaga jual beli instrumen keuangan, risiko akan bertukar tangan antara penjual dan pembeli. Okay, so macam tadi, katalah saya ada satu saham, so saya tak nak dah saham tu. Okay, saya jual. Okay, kita jual saham tu kepada pembeli baru. Jadi risiko pemilikan ke atas saham itu telah berpindah daripada penjual kepada pembeli. Contohnya kalaulah pemilik asal itu atau penjual itu simpan saham tu, so dia ada risiko untuk saham tu jatuh. Okay, so dia nak elakkan saham tu jatuh dan dia menanggung kerugian, dia jual saham tu kepada orang. Okay, dia jual semula saham tu dan ada pembelinya.
Okey. So bila dia dibeli, bila pembeli dah beli saham berkenaan, risiko tu secara tak langsung telah pun berpindah daripada penjual kepada pembeli. So sekarang penjual dah tak tanggung dah risiko rugi sebab dia dah jual. Okey, dia jual tu mungkin untung pula. Jadi sekarang yang rugi itu terletak kepada pembeli pula. So pembeli kena tengoklah analisis dia pula. Okey. So itu maksudnya pertukaran risiko. So ini antara contoh-contoh risiko yang mungkin boleh yang boleh ditukarkan dalam pasaran, iaitu risiko pasaran, risiko kecairan, risiko kredit, risiko operasi, risiko sistematik dan juga risiko nilai mata wang. Okay, so ini antara bentuk-bentuk risiko lah. Right, seterusnya adalah pasaran keuangan. So kita sekarang akan lihat tentang apakah pasaran-pasaran keuangan yang ada, khususnya di Malaysia. Yang pertama sekali adalah tentang pasaran modal. Pasaran modal adalah pasaran untuk membolehkan dana jangka panjang yang terdiri daripada pasaran saham dan juga pasaran bond atau sukuk. So dalam pasaran modal ni sebenarnya adalah tempat di mana instrumen keuangan jangka panjang, okey, ataupun dana jangka panjang adalah instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan juga bond ini diperdagangkan ataupun diniagakan. Pasaran ini juga memindahkan sekuriti jangka panjang yang diterbitkan kerajaan dan juga badan perdagangan swasta kepada pelabur. So dia juga terlibat dalam sekuriti jangka panjang yang diterbitkan oleh kerajaan. So dia boleh jual kepada pelabur-pelabur tertentu. Instrumen keuangan dalam pasaran ini berisiko tinggi tetapi mempunyai instrumen keuangan dalam pasaran ini berisiko tinggi tetapi mampu memberi pulangan yang tinggi kepada pemegang instrumen. So dia sangat berisiko tinggilah, tetapi pulangan pun tinggi. So ini orang kata normal lah dalam berisiko. Selagi tinggi, setinggi mana risiko yang kita ambil, semakin tinggi pulangan yang kita akan perolehi. Okey. So kebanyakan firma menggunakan pasaran modal untuk mendapatkan dana bagi pelaburan jangka panjang seperti pelaburan dalam loji, teknologi dan mesin. Okay, so untuk pelaburan yang berjangka panjang, okay, biasanya kita akan dapatkan dana daripada pasaran modal. Contohnya, katalah satu kilang tu dia tak cukup duit untuk buat loji. Okey, dia nak buat pelaburan dan loji, nak buat kilang baru dan sebagainya. Mungkin dia perlu sampai 10 juta misalnya. So macam mana dia nak dapat 10 juta? So 10 juta ini mungkin melalui terbitan saham. Okey, so saham tu diterbitkan supaya dia boleh dapat modal yang mencukupi bagi pelaburan loji ataupun membina loji. Okay, peserta pasaran terdiri pada pelabur, bank dan juga syarikat insurans. So ini adalah peserta-peserta yang biasa terlibat lah. Okay. Contoh pasaran adalah MSEB, Malaysian Stock Exchange Berhad, Nasdaq, Malaysia Exchange of Security Dealing dan juga Automated Quotation. So ini adalah bentuk-bentuk pasaran modal lah. Okay, contoh instrumen melibatkan urus niaga keuangan equity, macam saham biasa dan juga hutang. Hutang ni bond lah, bond pun sebahagian daripada hutang. Baik, seterusnya kita lihat tentang pasaran modal. Fungsi pasaran modal adalah pergerakan tabungan, yang mana pelaburan modal merupakan sumber terpenting menggerakkan dana yang tidak aktif dalam kitaran ekonomi. Dengan cara ini, dana yang tersimpan dapat digerakkan ke dalam pelaburan yang betul. Okay? So ini adalah pasaran modal, yang mana dana-dana yang tersimpan ataupun dana yang kita ada, kita simpan dan kita kalau simpan macam tu je mungkin dia tak mendatangkan pulangan yang tinggi. So bila kita masuk dalam pasaran modal, dana ini dapat digerakkan dalam pelaburan yang betul. Contoh kalau kita duit simpan dekat bawah katil, so mungkin nilai dia RM100, so dia kekallah RM100. Tapi kalau kita laburkan dia dalam pasaran modal, so mungkin nilai dia akan berganda. Mungkin 100 dia akan jadi lepas tahun akan jadi RM110 ataupun RM200 dan sebagainya bila kita buat pelaburan dalam pasaran modal. Paling mudah bila kita beli saham lah. Kita ada RM100, kita beli saham yang bernilai RM100. So saham tu mungkin makin lama makin naik, so nilainya pun makin lama makin naik. Kemudian peluang untuk pelaburan. Pasaran modal mampu meningkatkan sumber dana untuk jangka panjang. Oleh itu, pasaran ini menyediakan peluang pelaburan kepada orang awam
dan institusi untuk melabur dalam instrumen jangka panjang seperti saham, bond, unit amanah dan lain-lain yang menjanjikan pulangan dalam bentuk kadar faedah, dividen dan keuntungan modal. So, pasaran modal ni memberi peluang kepada pelabur-pelabur ataupun peluang kepada orang untuk membuat pelaburan-pelaburan tambahan. Macam saya kata tadilah, bila kita ada dana, kita bukan daripada kita simpan saja, kita juga ada peluang untuk melaburkan semula duit kita tu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar melalui faedah, dividen dan juga keuntungan modal. Okay, yang kedua adalah pasaran wang. Pasaran di mana instrumen keuangan jangka pendek yang kurang daripada setahun diurus niagakan bagi membekalkan dana kepada peserta pasaran. Okey, so ini adalah pasaran wang. Dia untuk instrumen keuangan jangka pendek sahaja. Diurus niagakan berdasarkan peranan sistem perbankan. Instrumen keuangan dalam pasaran ini lebih cair dan mempunyai perubahan harga yang rendah. Maksud instrumen keuangan keuangan yang diniagakan dalam pasaran wang ini dia lebih cair, lebih mudah untuk dipindah-pindahkan. Okey. Peserta pasaran terdiri daripada bank perdagangan, syarikat keuangan, bank pelaburan dan lain-lain. Contoh pasaran adalah SCIMB, RHB Bank, Maybank, Public Bank dan lain-lain. Dan contoh instrumennya adalah bil pembendaraan, kertas perdagangan dan juga penerimaan bank. So, fungsi pasaran wang ini, kalau kita lihat, yang pertama adalah membolehkan syarikat memperoleh sumber dana melalui penjualan sekuriti keuangan jangka pendek. Maksud, dia masih lagi boleh menjadi sumber dana kepada syarikat-syarikat tertentu ataupun mungkin individu-individu tertentu yang bersifat jangka pendek. Maksudnya dibayar mungkin dalam jangka setahun, kurang daripada setahun untuk dia dibayar semula. Okay. Membolehkan pelabur melabur dalam tempat yang selamat disebabkan kadar kecairan yang tinggi dan tempoh matang yang pendek. So ini bagi pelabur pula dia lebih selamat lah, sebab dia tempoh matang dia pendek, tak payah nak tunggu lama, lebih daripada 2 tahun dan 3 tahun sebagainya. Yang ketiga adalah pasaran pertukaran mata wang asing, pasaran di mana berlaku urus niaga mata wang antara bank dan institusi keuangan antara satu mata wang dengan mata wang yang lain. Transaksi pertukaran yang dilakukan mestilah tertakluk di bawah Akta Kawalan Pertukaran 1993. Pasaran akan menentukan kadar pertukaran berdasarkan permintaan dan penawaran mata wang. Kadar ini dipengaruhi oleh imbangan dagangan iaitu import dan ekspor, dasar bank pusat ataupun kadar faedah, bekalan mata wang dan pasaran, dasar ekonomi yang merangkumi belanjawan berimbang, defisit dan juga inflasi dan lain-lain. So, pasaran pertukaran mata wang asing ini adalah bila berlakunya urus niaga mata wang antara bank dan juga institusi keuangan melibatkan mata wang antara satu negara dengan negara yang lain. So itu adalah bagaimana pasaran pertukaran mata wang asing ini berlaku. Contohnya kalau kita nak pergi ke luar negara, kita nak pergi Indonesia contohnya. So kita pergi dekat bank ataupun kita pergi ke institusi keuangan tertentu ataupun ejen-ejen tukaran mata asing. So kita tukarlah duit Malaysia. Kalau kita nak pergi Indonesia nak bawa RM1,000, so ringgit tak diguna di Indonesia, so kita kena convert duit ringgit kepada rupiah misalnya. So itu melibatkan pasaran pertukaran mata wang asing. So peserta pasaran ini terdiri daripada bank pusat, institusi perbankan, syarikat tukaran mata wang dan juga broker tukaran mata wang asing. Contoh pasaran, bank pusat, institusi perbankan, syarikat tukaran mata asing dan juga broker, dan instrumennya bergantung kepada nilai ataupun duit negara, mata wang negara yang kita nak pergi tu. Kalau macam USD ni kita nak pergi Amerika contohnya, kalau Malaysia kita pakai ringgit, kalau kita nak pergi Britain kita akan pakai pound sterling, rial dan lain-lain lah. Fungsi pasaran ini adalah membantu institusi melaksanakan urus niaga pertukaran mata wang asing. So nak bantu bila kita nak buat urus niaga di peringkat antarabangsa, so mudah untuk kita dapatkan mata wang negara yang kita nak buat urus niaga tu. Membantu peniaga dan pelabur antarabangsa menukar mata wang. Ini yang saya kata tadi, nak membantu peniaga dan pelabur antarabangsa untuk dapat mata wang dia.
So ini adalah contoh-contoh mata wang asing lah. Kalau Korea kita ada won, Amerika Syarikat kita ada dolar, Sweden kita ada krona, Norway kita ada koren, dan lain-lain lagi lah. Okay. Baik, seterusnya adalah pasaran derivatif. Pasaran instrumen kewangan hadapan yang menyediakan alat pengurusan risiko yang efektif dan selamat dalam bentuk produk komoditi dan keuangan. Contoh produk komoditi adalah sumber asas dan produk pertanian seperti minyak mentah, emas, kelapa sawit dan lain-lain. Ia menguruskan pendedahan terhadap turun naik kadar faedah, risiko saham dan indeks saham di pasaran hadapan. So kalau kita lihat pasaran derivatif ni adalah di mana instrumen keuangan untuk jangka masa depan. Mana kita beli produk-produk komoditi ni, kita beli hari ni sebenarnya ia akan hanya dihantar ataupun hanya kita akan dapat produk ni adalah pada masa depan. Mungkin sebulan ataupun 2 bulan akan datang. So itu adalah pasaran derivatif bagaimana ia beroperasi. Contoh pasaran derivatif ni adalah Bursa Derivatif Malaysia, MDEX. Contoh instrumennya adalah pasaran hadapan, forward market, pasaran niaga hadapan, pasaran option dan pasaran swap. Contoh peserta pasaran adalah pedagang, pembeli komoditi dan juga bursa saham. So, pasaran derivatif ni adalah macam mana yang saya kata tadi, untuk pasaran pada masa depan. Dia bukan untuk current punya market. Dia adalah bersifat masa depan. Fungsinya, fungsi pasaran derivatif ni adalah memberi kemudahan kepada pelabur yang memerlukan alat pelaburan yang inovatif dan fleksibel yang dapat mengambil peluang-peluang dari pasaran global. So kalau kita lihat, pasaran global minyak ni dia sentiasa berubah-ubah. Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Jadi kita cuba untuk ambil pendekatan, kita beli pada masa yang kita rasa dia lebih murah untuk pada masa untuk penghantaran pada masa-masa yang akan datang. Menawarkan pulangan melebihi purata yang wajar dan perlindungan portfolio kepada pelabur. So itu adalah fungsi pasaran derivatif yang kedua. Seterusnya kita akan lihat kepada jenis dan fungsi institusi keuangan. Institusi keuangan adalah syarikat-syarikat keuangan yang kegiatan utamanya adalah mengumpulkan wang dari masyarakat dan perusahaan dan meminjamkan semula wang tersebut kepada pihak-pihak yang memerlukan. Institusi ini menawarkan pulangan melebihi purata yang wajar dan perlindungan portfolio kepada pelabur. Mereka menawarkan kemudahan untuk aktiviti perlindungan nilai yang boleh menghasilkan pembiayaan yang cekap untuk portfolio pelaburan. Jadi kalau kita lihat, institusi keuangan ini adalah mana-mana syarikat. Mana-mana syarikat keuangan yang kegiatan utamanya adalah mengumpul wang dari masyarakat dan meminjamkan semula kepada pihak-pihak yang memerlukan. Contoh macam kita lah, kita ada duit, dapat gaji dan sebagainya, kita simpan duit kita ke bank. So bank itu adalah institusi keuangan. So bila kita simpan duit di bank, bank akan gunakan semula duit tadi untuk beri pinjam kepada pihak yang memerlukan. Mungkin dia orang tu nak beli rumah, kereta dan sebagainya, so bank bagi pinjam kepada individu lain. So itu bagaimana fungsi institusi keuangan ni. So secara umumnya ada dua bentuk institusi keuangan ataupun dua jenis. Yang pertama adalah institusi keuangan perbankan yang terdiri daripada Bank Negara Malaysia, Bank Perdagangan, Bank Pelaburan dan Bank Islamik. Yang kedua adalah institusi keuangan bukan perbankan yang terdiri daripada syarikat insurans, institusi keuangan pembangunan, lembaga tabung haji, kumpulan wang persaraan dan bank simpanan nasional. Baik, yang pertama kita akan lihat institusi keuangan perbankan terlebih dahulu. Baik, Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia ditubuhkan pada 26 Januari 1959 di bawah Akta Bank Negara 1958 pindaan 1994. Merupakan badan berkanun yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysia, mempunyai seorang gubernur yang melapor terus kepada Menteri Keuangan Malaysia dan memaklumkan hal-hal berkaitan dengan dasar sektor monetari dan keuangan kepada menteri. Secara umumnya, Bank Negara Malaysia adalah untuk menggalakkan kestabilan monetari dan keuangan bagi menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi Malaysia yang mampat. So kalau kita lihat, Bank Negara ni adalah bank yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk membantu kerajaan dalam menentukan dasar-dasar berkaitan dengan
monetari dan juga keuangan di Malaysia lah. So dia adalah untuk membolehkan satu persekitaran yang kondusif kepada ekonomi negara. Di antara fungsi Bank Negara Malaysia, yang pertama adalah merumuskan dan mengendalikan dasar monetari di Malaysia, yang mana dia akan menentukan dasar kadar faedah dan sebagainya. So itu adalah fungsi yang pertama kepada Bank Negara Malaysia. Yang kedua adalah untuk mengeluarkan mata wang di Malaysia. Yang ketiga, untuk mengawal selia dan menyelia institusi keuangan yang tertakluk kepada undang-undang yang dikuasakan oleh bank. So kalau kita lihat, bank negara ni akan menyelia institusi keuangan tadi, yang sama ada dia perbankan ke, bukan perbankan ke, selagi mana dia tertakluk dengan undang-undang di bawah bank negara, so dia akan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. Yang keempat, untuk mengadakan pengawasan ke atas pasaran wang dan pasaran tukaran asing. So, Bank Negara juga akan memantau pasaran wang dan juga tukaran asing. Yang seterusnya adalah untuk menjalankan pengawasan ke atas sistem pembayaran. So, ini adalah antara 5 fungsi Bank Negara Malaysia. Yang kedua adalah Bank Perdagangan, merupakan institusi keuangan yang terbesar dan terpenting dalam sistem perbankan. Dimiliki oleh swasta dan aktivitinya adalah berteraskan keuntungan. Kaedah perbankan konvensional mengamalkan urusan berdasarkan kadar faedah, dikawal oleh Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan menerima deposit tetap. Contoh bank adalah Maybank Berhad, CIMB Bank Berhad, RHB Bank Berhad. So kalau kita lihat, Bank Perdagangan ni adalah antara institusi keuangan yang terbesar lah dalam negara, dan dia diuruskan oleh pihak-pihak swasta yang berteraskan kepada keuntungan. So contohnya kalau kita tengok Maybank lah, Maybank adalah antara bank perdagangan yang terbesar lah di Malaysia. So dari segi fungsi, bank perdagangan ni yang pertama sekali adalah mengumpul tabungan. Ini yang biasa kita buat lah. Kita ada duit lebih, duit gaji kita ataupun duit raya kita akan kumpul dan simpan di bank. So itu yang kita kata bank mengumpul tabungan kita lah. Okay. Kemudian yang kedua, memberi kredit pinjaman kepada yang wajar menerima. Jadi bila bank dah kumpul tabungan tadi, dah menyimpan duit-duit kita, jadi bank akan gunakan duit itu untuk beri pinjam pula kepada pihak-pihak ataupun mereka-mereka yang wajar menerimanya. Yang ketiga, melicingkan mekanisme pembayaran. Nak memudahkan pembayaran dibuat. Contoh kita beli dekat Shopee, Lazada dan sebagainya. So bank perdagangan akan bantu kita dengan menyediakan online banking dan sebagainya sebagai untuk memudahkan kita membuat pembayaran. Yang keempat, memudahkan kaedah pembayaran dan pembiayaan perdagangan antarabangsa. So kerana ini melibatkan antarabangsa. Dia bukan dalam negara je, dia boleh juga melibatkan pembayaran di peringkat antarabangsa. Membolehkan pengiriman wang dengan pelbagai kaedah sama ada dalam atau luar negara. So nak kirim duit, contoh kita nak masukkan duit, macam mak ayah awak nak masukkan duit ke akaun awak, so dia boleh guna bank perdagangan, dimasukkan saja duit ke akaun awak. Ataupun awak belajar kat luar negara, mak ayah nak masukkan duit pun boleh juga, di luar negara pun boleh juga. Walaupun bank yang berbeza, dia ada kaedah pembayaran yang boleh berlaku di bank perdagangan. Seterusnya, menyediakan peti keselamatan peribadi. Okey, nak simpan barang-barang berharga, kita boleh simpan di bank. Contoh surat wasiat, barang kemas dan sebagainya, so kita boleh simpan di bank, dan bank akan kenakan charge lah terhadap setiap barang yang kita simpan. Selain itu, mereka juga mempunyai perkhidmatan lain seperti kemudahan kredit cawangan, dispenser wang tunai, peti simpanan keselamatan dan peti simpanan malam. Okay, so macam dispenser wang tunai ni adalah mesin-mesin ATM dan juga mesin cash deposit machine. Kita tak payah nak pergi kaunter, kita boleh simpan terus di mesin-mesin tersebut. Yang ketiga adalah perbankan Islamik. Adalah institusi perbankan yang diwujudkan untuk menyediakan kemudahan dan perkhidmatan bank yang berlandaskan hukum syarak. Contoh Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Muamalat, Affin Islamic Bank Berhad. Kemudahan yang disediakan adalah sama dengan bank konvensional lain kecuali perkhidmatan yang berlandaskan prinsip syarak. So perbankan Islamik ini adalah alternatif kepada bank perdagangan sebenarnya. Okay. Cuma yang bezanya perbankan Islamik ni dia lebih Islamik lah. Dia lebih berlandaskan kepada hukum syarak. Dia tiada unsur riba, tiada unsur judi, tiada unsur ketidakpastian. So itu yang ditekankan dalam perbankan Islamik.
So, kaedah perbankan Islamik mengamalkan urusan berlandaskan hukum syarak. Dikawal oleh Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, ia dibentuk mengikut Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dengan pengubahsuaian dan pindaan yang perlu sejajar dengan prinsip dan amalan perbankan Islamik. So, itu yang dikatakan sebagai perbankan Islamik. Dia ada berbezalah, dia berbeza dengan Bank Perdagangan. Bank Perdagangan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. Kalau Islamik dia ada akta sendiri, Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Baik, fungsi perbankan Islamik yang seterusnya adalah al-musyarakah. Bank menyumbang sebahagian modal untuk membiayai projek pelanggannya. Bank dan peminjam berkongsi pengurusan. Pembahagian keuntungan atau kerugian adalah berdasarkan nisbah sumbangan modal yang dipersetujui. So, ini adalah fungsi perbankan Islamik yang ketiga lah, yang mana pihak bank dan juga pelanggan sama-sama berkongsi modal untuk membiayai satu-satu projek. Lain-lain fungsi perbankan Islamik adalah yang pertama adalah deposit tetap ataupun disebut sebagai mudarabah. Yang kedua, pembiayaan projek, mudarabah dan juga musyarakah. So, maksudnya ada dua kaedah lah. Yang ketiga adalah pajakan secara al-ijarah dan al-tajari, sewa beli, buy bitaman ajil, pembiayaan perdagangan, mudarabah, musyarakah dan al-wakalah. Yang seterusnya adalah jaminan yang disebut sebagai al-kafalah dan pinjaman khas atau kebajikan, hidung hasan. Institusi kewangan perbankan yang keempat adalah bank pelaburan. Bank pelaburan adalah institusi kewangan yang membantu individu, badan korporat dan kerajaan memperolehi modal dengan bertindak sebagai ejen kepada pelanggan di dalam terbitan sekuriti. Bank pelaburan juga menerbitkan dan menyenaraikan saham dan mengurus portfolio pelaburan. Antara contoh-contoh bank pelaburan adalah Affin Investment Bank, CIMB Investment Bank, RHB Investment Bank dan Kenanga Investment Bank. So, di sini kalau kita lihat bank pelaburan ini fungsinya adalah untuk menyediakan modal kepada pemain-pemain dalam pelaburan saham, yang mana mereka ni akan berurusan dengan bank pelaburan dalam urusan terbitan saham ataupun untuk urus niaga saham. Jadi sekarang kita akan lihat fungsi bank pelaburan: menerbitkan dan menyenaraikan saham dan menguruskan portfolio pelaburan, menyediakan perkhidmatan nasihat korporat, menggerakkan dana penyimpanan besar melalui pelaburan dalam pasaran saham, menjalankan aktiviti pemberokoran, produk-produk pasaran modal, menjalankan perniagaan pengurusan dana dan unit amanah, memberi pinjaman bersindiket, iaitu gabungan pinjaman beberapa buah bank dan institusi keuangan lain untuk membiayai projek mega syarikat-syarikat berhad dan menanggung jaminan terbitan saham baharu. So, kalau kita lihat kat sini, fungsi-fungsi bank pelaburan antaranya seperti yang saya sebut sebelum ni adalah dalam membantu syarikat-syarikat dalam menerbitkan dan juga menyenaraikan saham syarikat-syarikat tertentu di Bursa Malaysia. Dan dia juga memberikan khidmat nasihat kepada syarikat korporat dalam urusan pasaran modal mereka. Okay, so ini adalah antara fungsi-fungsi bank pelaburan. Kita telah pun sampai ke penghujung chapter ini ataupun subtopik ini. Jadi sebagai rumusan pada hari ini, apa yang telah kita belajar adalah yang pertama sekali kita telah lihat apakah sistem keuangan. So, saya harap pelajar-pelajar dapat mengingati kembali apa yang telah kita sentuh dalam sistem keuangan. Yang kedua, kita telah lihat tentang apakah pasaran keuangan. Apakah pasaran-pasaran keuangan, ada lebih kurang 4 pasaran keuangan, terdiri pada pasaran modal, pasaran wang, pasaran tukaran asing dan juga pasaran derivatif. Dan juga kita perlu tahu apakah fungsi bagi setiap pasaran keuangan tersebut. Dan yang keempat, kita telah sentuh tentang institusi keuangan perbankan yang terdiri daripada 4, iaitu bank negara, bank perdagangan, bank Islamik dan juga bank pelaburan. Dan yang terakhir sekali, kita telah sentuh tentang fungsi bagi setiap institusi keuangan perbankan tersebut. Jadi sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.